Assalamualaikum, bersama saya Syam dalam channel YouTube saya Syam Malik Films. Okey, hari ni saya nak buat satu video tutorial yang simple, tak nak yang buat macam gempak-gempak dulu, let dulu. Kita macam santai dulu, pelan-pelan. Kita mula balik daripada awal dengan mengenali apa itu Premiere Pro dan cara kita nak gunakan Premiere Pro tu dengan memahami apa fungsi-fungsi tools yang ada dalam Premiere Pro. Dan tak lupa juga shortcut key. Benda ni penting sebenarnya untuk setiap video editor tahu. So bila kita tahu semua benda-benda basic ni, jadi ianya akan memudahkan kerja seorang video editor. So okey, sebelum kita teruskan, jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa tekan butang notification sekali. Okey, so jom kita mulakan. Okay, sebelum kita mulakan, kita buka Premiere Pro dulu. Adobe Premiere Pro CC, tak kisah korang pakai CC keberapa pun, sama ada 2017, 2018, 2019 atau paling latest 2020. Macam aku pakai CC 2019. Okay, new project. Okay, bila korang dah buka Premiere Pro, okay, selalu korang akan dapat layout macam ni. Layout macam biasa lah yang Premiere Pro akan selalu buka. Ok, kat sini adalah video source di mana akan preview setiap video yang korang import yang dekat sini. Import media to start ni, kalau korang tengok dekat bawah ni, ni korang punya import media. Kalau korang nak import media ke apa, ni import media to start. So apa saja video yang ada dekat dalam ni, bila korang preview, korang nak tengok, dia akan keluar dekat sini. Yang dekat sini, ini adalah tools, ini adalah timeline. Ini timeline korang. Setiap kali apa yang korang drop atas timeline, dia akan keluar dekat program. Ini program korang untuk preview setiap video yang ada di atas timeline. Ok, yang ni pula, part ni adalah korang punya audio level. Ok, yang atas ni pula, yang atas ni adalah workspace. Korang pilih workspace korang macam mana. Korang nak yang assembly untuk campur semua sekali, atau untuk editing sahaja, atau untuk buat color, effects, audio ataupun grafik. Tak kisahlah, cuma beza dia. Kalau macam contoh korang pakai effect, nanti ada lah untuk keluar yang effect sahaja. Ataupun korang nak pakai grafik, untuk korang just nak edit buat grafik macam motion ke, ataupun korang nak buat letak text ke apa ke, semua kat situ. Ini adalah normal punya layout. Kalau korang ada dua monitor, mungkin korang, okey, macam contoh korang boleh tarik benda ni, dia akan jadi macam ni. Nampak? Bila korang tarik, dia akan keluar ni. So yang ni korang boleh letak dekat monitor lagi satu. Itu adalah salah satu contoh lah untuk memudahkan kerja editing. Kalau yang mana siapa pakai monitor sampai 2, so workspace korang tu besar, layout korang tu besar, so memudahkan kerja korang. Ok, macam biasa kita import. Ok, ini adalah lepas korang dah import video daripada file korang. Ni video yang korang akan import, akan keluar dekat tempat yang import ni lah. So apa yang korang boleh buat adalah korang drag scene untuk letak dekat timeline. Ok, ni adalah timeline korang, nampak? Bila korang dah start letak timeline, dekat atas timeline dia akan keluar macam ni. Dia ada macam-macam jenis cara kalau korang nak main untuk letak apa, sequence. Ini apa, bila korang dah letak ni, dia akan jadi satu sequence. Ni sequence korang kan. Okay, ni sequence korang, dia akan keluar benda ni. Ini sequence. Kalau yang ni audio, video. Okay, ni adalah timeline korang. Okay, macam mana korang nak letak atas timeline pun ada macam-macam jenis cara. Ada yang cara dengan meletakkan sequence baru. Tengok lah, korang nak letak pakai sequence yang mana satu, ikut pada korang punya jenis kamera dan juga korang punya frame second tu. Ikut setting kamera lah.
So kalau korang dah tahu kamera apa yang korang pakai ataupun frame per second yang apa yang korang pakai, so korang dah boleh decide korang nak pakai apa semua. Macam contoh kalau korang pakai apa jenis kamera yang ada kat sini, sequence yang ada kat sini, walaupun korang dah letak, macam contohnya korang dah letak kan, macam kadang-kadang korang dah letak sequence tu, tiba-tiba korang rasa macam tak kena pula sequence tu, rasa macam sequence tu salah. So Premiere Pro akan automatic untuk change sequence setting tu. Macam contoh aku letak sekarang ni, dia akan keluar satu message ni, nampak? So message ni dia akan keluar. So korang pilih lah sama ada korang nak keep existing setting tu menggunakan setting yang korang dah guna sequence, yang korang letak sequence, new sequence tadi, ataupun korang nak change sequence setting ikut pada video yang korang dah import tu. So depends lah, itu depends pada korang. Okay, lagi satu, untuk macam mana nak preview dekat sources, kat source ni. Preview source ni bila macam contoh korang nak pilih scene, korang dah berklik video untuk play kat sini. So korang play lah, play untuk tengok apa kat part mana korang nak. Okay, macam contoh aku dah pilih lah, aku nak tengok scene ni. So aku nak pilih yang mana. So aku start pada sini, mungkin aku start pada sini. Aku mark in, tekan I, nampak? Apa yang aku tekan tu akan keluar kat sini. Itu adalah shortkey dia. Okay, tekan I. Okay, lepas tu tengok sampai dia dah tampar. Dia dah tampar, aku rasa saya kat sini okey kot. Aku tekan O, mark out, mark in, mark out. So aku drag ni nak dekat kat timeline ada macam-macam cara. Macam ni aku tarik, dia akan tarik audio dengan video sekali. So ada dalam satu timeline. Kalau macam contoh korang tak nak audio, korang nak video je, tarik yang ni, video sahaja. Nampak? Kalau korang tak nak video dia, korang nak audio dia saja, tarik audio sahaja. Okay, faham? Okay, so aku letak audio dan video. Aku dah pilih yang ni, and then aku susun lah, susun scene macam biasa. Tengok yang mana korang rasa kena. Macam aku tadi kan ada scene tampar, so aku ambil scene ni, aku letak kat sini contohnya. Okay, itu satu, mark in, mark out, mark in, mark out. Okay, macam contoh kalau korang dah mark in, mark out sekalipun, okay, boleh je. Kalau macam contoh korang dah mark in, mark out, boleh je. Macam contoh kau tak payah drag ni pun boleh, ataupun benda ni kau dah letak kat ujung kan, untuk first frame. So kau dah mark in, mark out, korang just tekan lah ni, insert. So nampak automatic dia akan keluar dekat timeline. Nampak? Automatic dia akan keluar dekat timeline. Okay, untuk insert, kan tadi insert. Okay, kalau macam contoh, okay, korang dah korang tengok dekat yang program punya view ni, korang tengok ada satu scene dia tampar. Nampak? Dia tampar. Lepas tu masa dia tampar ni, korang nak tukar scene lain. Lepas tu korang tengok dekat sini, yang tadi tu scene tampar kat mana. Dia tampar kat sini, pak. So mark in, mark out. So korang nak letak dekat yang ni, korang dah tanda kat sini, dekat timeline ni, yang part situ. So korang just insert. So yang belakang ni tak penting, korang boleh delete. Kalau insert tadi tekan apa? Tekan ni, button koma. Kalau korang override, tekan button nokta, titik. So dia akan jadi, nampak? Kan nampak smooth kat situ kan? Okay, itu kalau yang mark in, mark out dengan insert dan override. Okay, dekat program ni pula kat belah sini ada juga mark in, mark out. Sama juga macam yang preview untuk preview footage yang korang dah insert ni. Sama juga macam kat program ni, sama juga benda yang sama yang ada dekat sini. Korang ada mark in, mark out, korang ada play apa semua, nak pergi next frame, pergi ataupun nak pergi ke mark out punya end frame, ikut lah. Okay, beza je tadi dia dekat sini dia ada insert, dia ada override. Yang ni insert, yang ni override. Yang dekat sini dia ada leave, yang ni dia ada extract.
Okay, apa bezanya leaf dengan extract ni? Okay, macam contoh, aku nak scene tanpa ni aku nak potong macam tak kena kan. Aku nak potong, aku nak letak kat ujung cornernya, contoh. Lupa. Okay, aku leave, lepas tu aku letak kat ujung. Tengok Ctrl V tadi semula. Tengok, okay, macam tadi aku dah mark in, aku dah mark out, aku tekan leave button tu, nampak tu. Kau pergi ujung, just Ctrl V je. Dia macam sama juga dekat Premiere Pro pun, korang boleh control copy ataupun control copy paste lah. Tu kalau leave. Sama juga macam extract pun lebih kurang juga function dia, cuma beza je extract ni macam contoh scene tadi. Okay, kalau aku extract, dia terus ripple delete. Dia lebih kurang macam tu, dia terus ripple delete. Ataupun shortcut key dia, kau tekan ni, pergi ujung, Ctrl V. Okay, gambar kamera ni macam ada kamera ni, ini adalah export frame macam contoh korang export untuk jadikan satu gambar ataupun frame tu cantik, kau nak gunakan macam contoh untuk YouTuber lah, kononnya kau rasa frame tu cantik, kau nak jadikan benda tu sebagai thumbnail. So kau tekan je lah export image tu, frame tu, dia akan export jadi image. Tak kisahlah image JPEG ke, PNG ke, BMP ke, GIF ke, tengok depends. Yang ni pula comparison view. Okay, comparison view ni macam contoh untuk tengok compare colour. Setakat ni lah apa yang aku nampak untuk comparison view. Yang kat sini untuk compare colour. Macam contoh sini colour dia cantik. Okay, sama contoh sini tiba-tiba kamera yang ni colour dia tak kena, tak sama. So kita gunakan comparison view ni untuk tengok, untuk edit dekat effect control ni. Kita letak colour dekat sini, and then kita adjust colour dia untuk tengok dekat comparison view tu bagi sama colour dia. Itu kalau function comparison view. Okay, settle apa button yang ada kat sini. So kat sini pun okay, kalau korang tengok kat sini ada effect control ni. Okay, korang boleh control motion dia, korang nak letak position dia sama dekat kiri atau kanan, korang nak letak dekat bawah atau atas, kalau korang nak besarkan atau kecilkan. Itu apa yang ada dekat sini. Sama juga ni rotation, anchor point ni pula macam apa function anchor point ni. Mungkin macam contoh korang nak main scale, korang nak anchor point tu betul-betul kat tengah, so korang scale lah, so dia akan pergi kat tengah tu juga. So macam tu. Ataupun contoh tiba-tiba korang nak aku nak dia zoom kat ujung ni lah, ujung belah kanan ni, so korang scale, nampak jadi dia pergi kat ujung belah kanan tu untuk scale. Itu adalah salah satu contoh untuk menggunakan anchor point. Lepas tu dengan opacity pun korang boleh masking. Nampak, korang boleh masking macam contoh benda ni je yang korang nak, cornernya contoh benda ni je yang korang nak, so itu masking. Ataupun korang nak jalan mudah, korang just tekan ni je, nampak. So mungkin contoh korang nak part ni je cornernya lah, lepas tu korang adjust lah fader dia, apa semua, opacity dia macam mana, expansion dia. Tu depends, ikut creativity. Tapi adalah banyak function dia dengan menggunakan opacity dia. Dia macam buat style Photoshop lah, lebih kurang macam tu. And then blend mode ni tengok dah ada macam-macam jenis blend mode. Korang nak blend visual video ni, korang nak blend apa, korang nak darken ke, multiply ke. Selalunya benda sekarang ni memang tak nampak. Macam contoh kalau korang duplicate, contohnya korang duplicate ni visual ni, macam contoh korang nak blend dia jadi apa, darken ataupun screen, nampak dia ada perubahan dia, overlay, nampak. Tengok korang nak pakai yang macam mana, lepas tu korang nak letak opacity dia macam mana, ataupun korang nak move, nampak. So dia akan jadi double layer. Dia adalah function-function dia untuk menggunakan blend mode ni, tapi dia tengok pada certain project. Macam contoh kalau korang banyak nak buat glitch ke, ataupun korang nak buat effect ke dekat dalam visual tu, dia tengok adalah function dia kalau korang nak pakai. Dah settle bahagian tu. Okay, ni audio sepatutnya selalunya ada satu atau dua. Ni kalau selalu ada 4 ni ada sebab dia lah. Mungkin ada sebab dia tersendiri, ada audio split lah orang panggil. Macam
macam, tapi selalunya akan ada satu je ataupun dua, tengok depend pada audio man yang buat kerja, yang shooting tu lah. Tu ni metadata korang, macam contoh data video ni apa benda, apa semua, apa frame rate apa, media jenis apa, berapa lama dia punya ni, ataupun korang ambil start pada berapa, end dia kat mana untuk letak kat atas timeline. Tu adalah lagi dia punya data-data yang lain tu. Now kita pergi pula dekat efek ni. Okay, efek ni ada macam-macam jenis. Kalau korang tengok dekat sini, ada macam-macam. Ada preset, ada lumetri, audio effect transition, video effect, video transition. Ini custom yang korang buat sendiri lah. Selalunya yang ni je lah yang korang akan search. Nanti ada macam-macam lah. Kalau korang buka macam audio ada apa, macam dekat video transition ada apa, dekat video effect ada apa. Mungkin ada benda tu korang akan pakai, depends on situation. Okay, now kita tengok kat timeline ni pula. Okay, apa function timeline ni? Okay, timeline ni, okay, macam contoh kat timeline ni, kalau korang tengok, okay, ada ni visual ni, ini untuk visual. Okay, macam contoh aku yang mata ni, okay, macam contoh aku tutup. So maknanya kita dah tak guna pun timeline untuk belah yang ni je. Kalau macam contoh yang ni aku tiba-tiba taruh atas, ada sebab apa? Mata ni buka, mata ni tutup. So kalau aku tutup ni juga sama, dia tak ada juga. Itu function mata tu. Okay, yang V1 ni pula, macam contoh korang main insert dengan override. Macam contoh, okay, kalau korang okay, letak kat sini contohnya. Kalau yang ni, yang visual dekat source ni, korang nak insert dengan override. Korang letak insert, dia akan keluar dekat line sini. Kalau contoh korang tekan letak kat atas ni, dia akan keluar dekat atas tu. Nampak? Visual video tu akan keluar kat atas tu. Contoh lagi sekali, kalau aku tekan kat atas ni, aku insert atau override, tekan, dia akan keluar kat atas tu. Tu function dia. Kalau macam yang ni pula, belah kanan ni, okay, macam contoh aku on 3. Okay, kalau sekarang, okay, aku off, dia boleh pergi up, down. Ini key, dia punya shortcut key untuk pergi first frame, end of frame dalam shot tu, ataupun pergi ke first frame shot lain, ataupun end frame kat shot lain. Dia macam tu. Itu function dia atas bawah, untuk guna function atas bawah. Itu kalau korang nyalakan V1 ni kat sini. Kalau korang nyalakan V1 ni, V1, V2, V3 ni, benda ni depends. Macam contoh, okay, aku ambil contoh, aku letak benda ni kat sini. Lepas tu aku letak yang ni dekat sini, and then aku letak ni kat sini. Okay, contohnya, okay, kalau aku letak V1 saja, dia hanya akan sentuh yang bawah ni, nampak? Yang V1 ni saja. Kalau korang atas bawah, tekan atas bawah, so dia akan sentuh yang line ni saja. Kalau korang tekan V2, baru dia pergi dekat line ni dengan ni. Nampak? Line kat V1, timeline yang V1 dengan V2. Nampak? Oh, dia boleh tekan. Tapi kalau korang tekan V3 pun boleh tekan. Nampak? So itu function dia. Sama juga macam function dekat audio. Lebih kurang macam yang tadi aku cakap tu. Apa yang korang copy, apa yang korang paste, atau apa yang korang insert ataupun override, semuanya depends on ni. Lepas tu apa function M? M untuk mute. M ni untuk mute track ni. Macam tu ada, nak ikutkan, kalau nak ikutkan ada suara kan. Lepas tu kalau korang mute, terus tak dengar apa-apa, nampak? Tu function dia. Lepas tu yang ni untuk voice over record. Okay, macam tu nampak, dia akan keluar. Tu kau cakap lah. Hello. Untuk voice over. So dia akan keluar korang punya voice over tu. S ni untuk solo track. Maksudnya macam korang nak dengar yang solo track punya ni je, nampak? Macam tu lah, lebih kurang lah. Yang ni aku tak tahu apa function dia, sebab aku tak tahu lagi, sebab aku tak research. Okay, habis kat situ. Okay, now kita pergi dekat tools. Tools ni ada macam-macam jenis. Okay, kita tengok. First tool ni selection tool. Kau tekan V. Selection tool ni, yang ni lah korang punya apa? Korang punya mouse ni lah.
tu selection tu. Kalau keluar selection ni, korang boleh select lah. Korang nak select ni ke, korang nak select ni ke, ataupun korang nak select lah. Select apa yang ada dekat dalam timeline ni, ataupun korang nak select ni. Tengok lah tool seterusnya. Okay, yang ni tool track select. Track select ni sama ada forward ataupun backward. Okay, track select ni macam mana nak tahu apa fungsi track select ni. Okay, kalau kalau korang letak mouse tu dekat sini, dia akan tarik yang mana ada dekat depan tu dengan apa yang ada dekat belakang timeline tu saja yang dia akan tarik. Yang sebelum tu, yang mana ada sebelum daripada aku tarik tu, semua dia tak tarik. Dia akan tarik yang mana lepas pada tu, sebab dia ambil yang belah kanan sahaja. Okay, contoh lagi sekali. Misal kata aku letak benda ni kat sini, so aku tarik yang ni lah. Ataupun aku letak ni kat sini, aku tarik yang ni. Ada macam tu. Sama juga dengan lagi satu tu, Shift A. Yang ni backward. So kalau aku tarik semua ni, dia tarik lah semua. Kalau aku nak tarik yang ni saja, so dia tarik yang ni lah saja. Apa yang ada kat belakang tu, dia akan tarik yang pergi ke belakang saja. Yang mana yang pergi depan, yang kat depan saja, depan timeline saja. Itu function dia untuk track select. Ripple edit ni ada 3. Nampak? Dia ada ripple edit tu, rolling edit dengan rate stretch. Okay, untuk menggunakan ripple edit, korang akan tekan B. Okay, bila korang tekan B, dia akan keluar macam ni. Korang tengok ni, dia akan keluar benda simbol ni. And then korang akan nampak ni, nampak yang colour kuning tu. Okay, apa function dia? Okay, macam contoh aku tengok ni, sini dia tampar. Nampak? Dia tampar, tiba-tiba jadi situ. Tapi yang tampar tu dekat sini. Okay, contohnya aku nak dia start tampar dekat sini. Okay, so yang ni aku tak nak ni. Aku menggunakan tekan B, ripple delete, tarik sampailah kat situ. Faham? So dia akan delete apa yang aku tarik tadi. So bila aku play, so dia macam tu. Itu ripple delete. Okay, yang seterusnya adalah rolling edit. Rolling edit korang kena tekan huruf N. Bila korang tekan N, dia akan jadi tu. Nampak? Korang tengok tu, simbol tu, dia akan jadi tu. Apa function dia? Function dia, korang boleh tarik ke kiri atau ke kanan. Tapi yang mana yang dah melekat dua shot tu, melekat dalam timeline je, yang mana dah rapat, so korang boleh tarik sama ada ke kiri atau ke kanan. Okay, itu kalau benda ni dah link lah. Kalau benda ni dah link, korang boleh tarik sekali, senang. Okay, macam mana kalau contoh tiba-tiba korang tak nak pun, tak nak gerakkan audio, korang nak gerakkan video saja. So korang tekan alternate, korang hold, tarik video saja. Nampak? So bergerak video. Inilah function dia bila korang nak buat J-cut dengan L-cut. Kalau macam ni, tadi aku tarik ke kanan kan, so dia jadi sekarang ni J-cut. Kalau korang tarik lagi ke kiri ni, dia akan jadi L-cut. Itu function dia. Okay, yang seterusnya adalah rate stretch. So dia akan keluar macam ni. Rate stretch ni dia selalunya guna je, macam contoh aku nak scene ni slow mo, so aku nak rate stretch, aku tekan R, pergi kat ujung ni untuk kurangkan percentage video frame rate tu. So sekarang ni dia jadi 49%. Yang ni kalau korang tengok, dia dah jadi 49%. So bila aku play, so dia jadi slow mo. Nampak? Video tu jadi slow mo. Sama juga kalau korang nak percepatkan dia, korang tekan R, korang drag dia, pendekkan. Korang tekan dia, drag, pendekkan. So berapa percentage dia? 262%. So dia jadi laju. Nampak? Tapi selalunya kalau kita orang editor jarang nak pakai rate stretch ni. Kita orang akan pergi mouse kanan, speed atau duration. So korang decide lah, korang nak letak berapa persen. Sebab kalau melalui ini, kita dah tahu dah percentage dia, kita nak pakai berapa banyak. So benda tu tepat, sebab kita dah tahu dia punya sequence, kita pakai frame rate berapa banyak. Dengan apa yang kita shoot, kita dah pakai berapa frame per second punya dalam kamera. So kita tahu calculation dia,
kita guna secara manual. So kita letak macam contoh aku rasa 50% cukup. So macam tu. Sekarang ni kita pergi dekat cut. Ni orang panggil razor tool. Dia boleh jadi splice ataupun cut. So apa function dia? So function dia untuk macam biasa kalau korang tekan C, korang boleh cut semua benda. Nampak? So dia akan jadi cutting. Okay, tu satu. Ada cara lain lagi. Macam contoh korang nak cutting video sahaja, korang tekan alternate hold cutting video. Ataupun korang nak cutting audio saja, korang tekan alternate cutting audio. Nampak? So dia dah cutting. Dia dah buat satu cutting kat sini kalau korang tengok. Nampak? Tu satu. Ada lagi satu. Okay, lagi satu contohnya macam okay, benda ni korang dah susun cantik-cantik apa semua dekat atas ni kan. Macam contoh dekat sini ada korang punya video, kat sini korang punya effect, kat sini korang punya title apa semua. Lepas tu korang nak cut ni sekali semua. Korang nak part yang tu sahaja, sebelum tu sahaja, yang lepas tu korang nak delete. So korang tekan C, korang hold shift, korang cut Nampak? So dia cut semua sekali jalan. So korang boleh select ni, delete Nampak? So korang dah cut clean semua sekali jalan. Itu adalah salah satu contoh untuk cutting. Habis part cutting, now kita pergi dekat slip tool. Slip tool ni korang tekan button Y. Bila korang tekan button Y, apa guna dia? Okay, guna dia macam contoh korang nak gerakkan video ni. Korang rasa macam video ni macam tak kena, macam dia kena ke belakang sikit, tapi korang nak kekalkan timeline tu tak berubah. So korang nak just gerakkan video je. So korang tekan ni untuk gerakkan video. Nampak? Nampak? Okay, macam contoh sekali tadi dia macam ni. Korang nak panjang ni lagi, tapi tadi dia dah sini dia tampar. So tak sampai kan. So korang drag cari sampai tampar. Nampak? Okay, tu je. Dia still berubah, tapi dalam timeline ni dia still sama. Walaupun dalam video tu dia berubah sebab korang dah drag. Okay, tu function slip tool. Kalau slide tu pula macam style rolling edit tu, korang tekan U. So korang slide beza dia korang boleh add on ataupun cut. Nampak? Korang boleh add on ataupun cut. Nampak? Macam contoh kalau korang nak potong yang ni, so macam tu slide tool. Ataupun korang select ni. Nampak? Dia macam sentuh ni, boleh cutting ni. Ataupun korang sentuh ni, korang boleh cutting ni belah kiri. Dia macam tu. Itu kegunaan slide tool. Pen tool. Okay, apa function pen tool? Pen tool ni macam kalau kita tengok dekat effect controller tadi, function pen tool ni yang ada dekat opacity untuk korang nak masking apa semua. Kalau yang ada kat tools ni, korang nak letak grafik, tak kisah. Kalau korang tiba nak letak 4 segi kat sini ke, ataupun nak letak 3 segi kat sini ke, so dia akan keluar satu timeline. Tu adalah timeline korang punya grafik. Nampak? Ataupun okay, kalau macam contoh korang nak yang dah fix punya, so korang boleh letak rectangle ke, letak kat sini ke. So benda yang sama, dia akan keluar. Itu fungsi dia. Pen tools dengan apa, tak kisahlah, rectangle ke ataupun ellipse tool ni. Nampak yang ni? Okay, now pergi dekat hand tool. Hand tool ni apa function dia? Hand tool ni kalau korang tekan H, korang boleh gerak korang punya timeline ni. Nampak? Korang boleh gerakkan timeline. Macam contoh korang tengah zoom ni, korang rasa macam ada scene yang terlepas kat ujung tu, korang hold drag untuk tarik timeline. Sama juga dengan zoom, korang tekan Z untuk zoom lagi korang punya timeline. Tapi ada button lain. Macam aku selalu tekan button tolak tambah yang ada dekat nombor atas ni, bukan yang nombor numpad ni.
nombor atas. So korang tekan tolak untuk kecilkan timeline. Kalau korang tekan tambah, besarkan timeline. Itu function dia. Dan yang terakhir adalah type tool. Type tool ni apa function dia? Okay, kalau korang tekan T, contoh korang nak letak title, tekan lah dekat screen ni. Kalau tekan T, dia keluar benda ni. Okay, korang letak lah, tekan lah, letak title. Okay, macam contoh dekat sini korang letak title. So dia akan keluar merah ni, nampak? Korang tulis lah Fasha Sanda Tampo Mimi. So jadi ni tu korang punya title. Nanti adalah dia korang akan keluar dekat sini, kat sequence apa, dekat effect control ni akan keluar. Korang nak letak apa, korang nak tukar font ke, korang nak sizekan dia ke, korang nak letak dekat tengah ke, korang nak lebarkan dia ke, nak pendekkan ke, korang nak letak background ke, nak letak stroke ke, ikutlah kreativiti korang bila korang dah main dekat type tool. Ada lagi benda-benda lain macam korang nak tahu. Okay, macam contoh dekat timeline ni, macam yang aku cakap tadi, atas bawah ada juga function kiri kanan. Okay, kiri kanan ni untuk pergi satu frame ke belakang ataupun satu frame ke depan. Kalau kiri ke belakang, ke kiri. Kalau korang ketak kanan, ke depan. First satu frame. Dia akan pergi satu frame lah. Kalau korang nak lanjak pergi 5 frame, kau tekan lah shift, hold shift, pergi kiri, dia akan pergi 5 frame. Ataupun pergi kanan, dia akan pergi 5 frame ke kanan. Itu function dia. Lagi satu function lain pula, macam contoh korang dah edit, macam contoh korang dah edit kau gila kat atas ni. Lepas tu korang nak preview full, korang dah habis edit ni, korang nak preview full. Korang tekan dekat ni, nampak sampai dia keluar colour biru ni. Korang tekan button ni yang hujung sekali ni, bawah escape. So korang tekan tu, dia akan full screen. Tak kisah kalau korang nak tengok yang ni besar ke, ataupun korang nak tengok timeline ni, korang nak besarkan timeline ke, ataupun korang nak besarkan preview daripada video import ke, ataupun korang nak besarkan korang punya project ni ke. So depends. Okay, saya rasa itu sajalah untuk hari ni, untuk mengenali tools dan juga shortcut. So that's all. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. So kalau korang rasa korang ada effects ataupun editing style ataupun grafik yang korang rasa korang nak belajar, korang boleh drop komen korang dekat bawah. Nanti aku akan cuba baca and akan cuba untuk recreate balik apa jua yang korang request tu. Saya rasa itu saja. Kepada yang baru cuba melihat video saya ni, jangan lupa lah like, share, subscribe dan tekan butang notification. Okay, kita akan jumpa nanti di video yang akan datang. InsyaAllah kalau ada request lah, kita akan cuba buat. Okay, that's all. Thank you.